أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengerusi serta barisan ahli jawatan kuasa surau, yang saya kasihi dan saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Haji-Haji, Hajah-Hajah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya turut doakan yang hadirnya pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan masa yang ada ini untuk kita sama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita mengucap alhamdulillah, maha suci Allah yang berikan kita keizinan untuk kita hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah. Tidak terlambat untuk saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum di atas usaha-usaha kita, amalan-amalan kita sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, ibadah kita. Perbanyakkanlah kita beramal dan teruskan lagi kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan ribuan tahniah di atas usaha kita sambung lagi berpuasa pada 6 hari dalam bulan Syawal. Moga-moga dengan usaha itu juga membuatkan kita dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah, bagaimana kita berusaha dalam bulan Ramadan, maka kita teruskanlah lagi
Moga-moga kita istiqamah. Apa yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan itu jangan kita tinggalkan begitu saja. Dalam bulan Ramadan kita boleh datang solat berjemaah. Dalam bulan Ramadan kita boleh duduk sebentar untuk mendengar tazkirah dan sebagainya. Moga-moga habis bulan Ramadan kita duduk dalam bulan Syawal. Ni pun bulan Syawal pun dah nak habis dah. Maka ini juga membuatkan kita usaha kita istiqamahnya, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah berikan kita tuan-tuan kekal dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Allah berikan kita kelalaian, lalai dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita ini sesa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana Allah berikan kita peluang di atas mana usaha kita beribadah dalam bulan Ramadan yang lalu, moga-moga itulah membuahkan kita usaha kita terus lagi walaupun kita tidak duduk dalam bulan Ramadan. Kita nak beribadah ni bukan hanya dalam bulan Ramadan, kita kena ingat macam tu. Kita nak beribadah pada Allah sehinggalah di penghujung nyawa kita. Sebab tu Ramadan itu bagi mana orang yang baru permulaan untuk beribadah, permulaan untuk beramal dan sebagainya, itulah dinamakan sebagai madrasah Ramadan. Sebab tu Ramadan itu permulaan bagi setiap orang. Ada orang tak pernah bangun tengah malam, tak pernah buat qiyamul, tapi bulan Ramadan dia boleh bangun buat qiyamul. Maka dengan usaha dalam bulan Ramadan itu, moga-moga dia berkekalan sehingga bulan ke bulan-bulan yang lainnya. Sebab tu dinamakan bulan Ramadan itu madrasah sekolah. Kita latih diri kita dalam bulan Ramadan, kita boleh buat tak? Kita boleh buat. Maka bila habis bulan Ramadan, kita teruskan lagi istiqamah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskanlah ibadah kita. Moga-moga dengan amalan kita dalam bulan Ramadan Allah terima. Maka yang dikatakan la'allakum tattaqun itu, moga-moga dapatnya takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dapat tuan-tuan. Maka nak tengoknya seseorang itu dapat ataupun tidak la'allakum tattaqun, maka tengoklah seseorang itu setelah mana habis dalam bulan Ramadan. Maka bila mana selesai habis bulan Ramadan, kalau dia kekal lagi istiqamah dalam beribadah, maka dia tu dipilih oleh Allah sebagai la'allakum tattaqun. Itu ya tuan-tuan. Sebab tu kita nak tengok la'allakum tattaqun ni, orang yang bertakwa ini bukan tengok dalam bulan Ramadan. Kalau tengok dalam bulan Ramadan, semua orang takwa, semua orang buat, semua orang beribadah. Tak ada seorang pun tak beribadah tuan-tuan. Tapi nak tengoknya dia dapat ataupun tidak la'allakum tattaqun, tengoklah setelah mana habisnya bulan Ramadan. Maka ibu-ibu, ayah-ayah yang hadirnya pada malam ini, inilah hasil yang kita dapat dalam bulan Ramadan. Maka kita kekal istiqamah dapat duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Itu yang kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok kitab yang pertama pada malam ini, mukadimah daripada kuliah-kuliah yang lepas. Maka kita tengok dalam bab solat. Kita tengok dalam bab solat dalam 10 minit tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita hendak memulakan solat, dan setelah mana berwuduk dengan sempurna, berjalanlah dengan tenang menuju ke tempat solat. Habis kita tuan-tuan, kita kena ingat wuduk itu adalah permulaan daripada segala solat. Maka bila mana wuduk yang tidak sempurna, kita ambil ayat sembahyang yang tidak sempurna, maka ia boleh batal solat kita, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wuduk ni kena ambil dengan sempurna. Bagaimana kita ambil wuduk, bagaimana kita dah belajar ambil wuduk, maka begitulah. Maka sebab tu kalau bab wuduk ni banyak topik ataupun pengajian tentang bab wuduk ni kita kena mengaji. Apa yang bagaimana rukun dalam bab wuduk, apa ada amalan-amalan sunat dalam wuduk, itu semua kita kena mengaji. Maka wuduk ni kena ambil dengan sempurna. Bagaimana kita nak basuh muka, bagaimana kita nak basuh tangan hingga ke siku, bagaimana kita nak basuh rambut dan sebagainya, itu semua kita kena belajar. Kita kena mengaji. Sebab tu bila mana setelah ambil wuduk dengan sempurna,
Kita nak menuju ke tempat solat, maka menujulah dengan tenang. Kita dah selesai ambil uduk dekat kolah tu, kita dah nak solat, maka nak berjalan tu, jalan dengan tenang. Walaupun kita nak solat berjemaah, imam dah baca nak habis dah, maka kita tidak perlu berlari-lari nak dapat rakaat bersama dengan imam. Jangan. Kalau imam dah nak rokok, biar imam rokok, tak apa. Kita boleh ikut kemudian. Tapi nak katanya, jangan kita tergopoh-gopoh untuk kita laksanakan solat kita. Bila mana selesai ambil wuduk, berjalan dah dengan tenang menuju ke tempat solat. Sebaik-baiknya mengulang-ulang istighfar di mulut dengan difahami dan dihayati makna istighfar itu dalam hati. Kata para ulama, habis saja kita ambil wuduk, kita nak berjalan tempat solat, maka kita lafazlah astaghfirullahalazim, berbanyakkan istighfar, dan lahirkan dalam hati kita ini, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Ni nak dapat solat dengan sempurna, kita nak dapat solat dengan khusyuk, maka inilah amalan dia. Ketika mana kita berjalan, perbanyakkanlah kita beristighfar, dan kita kena faham dan hayati apa dia yang dikatakan sebagai istighfar. Istighfar yang bagaimana? Lepas solat tadi pun kita istighfar, imam pimpin kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Minta ampun dengan Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Kalau mana solat tadi ya Allah adanya benda-benda yang boleh membatalkan solat, aku tak khusyuk ya Allah, bacaan aku tidak baik ya Allah, minta ampun dengan Allah. Sebab tu bila mana habis bagi salam, jangan duk bercakap dengan orang ni. Habis bagi salam, jangan duk cuh dah, bangun nak balik dah. Jangan. Istighfar dahulu, minta ampun dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama juga setelah mana habis ambil uduk, maka sambil kita berjalan tu nak menuju ke tempat solat, ulanglah beberapa kali kita beristighfar, dan fahamilah apa yang dikatakan dengan istighfar. Lahirkan dalam hati kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kosongkan fikiran daripada urusan-urusan dunia. Kita nak solat ni, masuk je pintu surau ni, lupakanlah bab-bab dunia, letak dunia dekat luar. Letak dunia dekat luar. Apa sibuk macam mana pun kita urusan dunia, letak kat pintu luar, kita masuk dengan fikiran kita yang kosong, dengan hati kita yang kosong, tak ingat dah pada dunia. Ni susah sikit ni. Kita nak masuk dalam rumah Allah ni, kita nak tinggal bab dunia. Kalau ada jawatan tinggi, pangkat yang tinggi, letak pangkat dekat luar. Kita masuk ni sebagai apa? Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama semua, tak ada pun yang tinggi jawatan. Ngailah macam mana pangkat sekalipun, letaklah pangkat kat luar tu dulu. Masuk ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk sebaris saf yang sama, duduk dalam keadaan yang sama, angkat takbir yang sama, semua sama. Sebab tu kita nak menghadap dapat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hati kita yang kosong, dalam fikiran kita yang kosong, tidak memikirkan bab keduniaan. Kalau ada masalah keluarga, tinggal sebentar dekat luar, sekali kita ambil balik. Nak balik lagi ambil balik, jangan kita tak ambil. Kita ada jawatan, lepas kita keluar dah selesai, ambil balik kat pintu luar tu. Jangan kita tinggal. Maksudnya bab urusan dunia tu kita biarkan dahulu. Kosongkan fikiran kita, supaya bila mana kita solat, kita angkat takbir Allahu Akbar, maka tinggallah semuanya. Bab-bab kurniaan tu kosong daripada fikiran kita. Hadirkanlah hati dan tenangkanlah jiwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan dalam hati kita, tenangkan hati kita. Biarlah hati kita ini hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sebab tu bila mana kita angkat takbir, kita ada lafaz niat dan sebagainya, angkat takbir Allahu Akbar, kita kena ingat angkat takbir ini ada dua hikmah ketika mana kita mengangkat takbir. Sebab tu yang pertamanya, kata tunggu saya, bila mana kita angkat takbir, takbir ini
kita telah membuangkan segala bab-bab keduniaan di belakang kita. Sebab tu kita angkat Allahu Akbar, angkat takbir pun biarlah angkat dengan sempurna. Sebab tu tangan kita ini, tapak tangan ni mesti mengarah ke arah kiblat. Angkat biar di paras telinga ataupun di paras bahu kita. Biar angkat dengan sempurna. Yang keduanya, bila mana kita angkat tangan, kata Tuan Guru saya, bila mana kita angkat tangan ini, seolah-olah tangan kita ni, tapak tangan kita melambai-lambai Kaabah di hadapan. Siapa yang macam tu sekali kita nak solat ni tuan-tuan. Sebab tu bila mana kita pergi umrah ataupun pergi haji, pergi Mekah, kita buat tawaf. Sebelum kita nak start tawaf tu, kita angkat lambai tangan, bismillah ya Allahu Akbar, kita cium. Cium tangan kita, bismillah ya Allahu Akbar. Sama juga konsep dia kata Tuan Guru saya, bila mana kita angkat tangan ni sama konsep dia, seolah-olah kita memegang-pegang Kaabah, seolah-olah kita melambai Kaabah. Kaabah tu kiblat kita. Sebab tu bila mana kita solat, pastikan semuanya anggota kita ini ke arah kiblat kita. Maka angkatlah takbir itu dengan rasa tenangnya hati kita, hanya ada Allah saja dalam hati kita dan fikiran kita, yang mengetahui segala yang ada dalam hati dan jalingan mata. Allah saja yang tahu. Kita masuk dalam rumah Allah, kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa yang boleh tahu dalam hati kita. Yang duduk ni duk fikir macam-macam, lepas ni nak makan kuih raya ada lagi, lepas ni nak pergi open house rumah siapa kah, duk fikir lagi. Ustaz bila nak habis, baru mula dia pengen tengok jam lah, bila nak habis ustaz ni pun ada tuan-tuan. Kawan sebelah tahu tak? Kawan sebelah tak tahu. Tapi siapa yang tahu? Allah yang tahu. Apa yang tegak dalam hati dia, apa yang terfikir dalam fikiran dia, apa yang daripada jelingan mata dia, semuanya hanya Allah saja yang mengetahui. Maka sebab tu tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak beribadah kepada Allah, pastikan tuan-tuan tenang hati kita, kosong fikiran kita daripada perkara-perkara yang lain. Maka bermulanya daripada mengambil wuduk dengan sempurna. Kita nak solat kita khusyuk, nak solat kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bermulalah dengan wuduk dengan sempurna. Maka nak ambil wuduk sempurna ni, kita kena mengaji tuan-tuan. Kita akan tengok topik-topik yang lepas ni, bab-bab lepas ni tentang bab berwuduk. Sebab ni belajar wuduk ni tuan-tuan, jangan marah saya, ustaz ni wuduk ni ajak budak-budak boleh lah, kami ni dah tua dah, tak payah ajak wuduk. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Sebab bila mana lagi kita mengaji, lagi banyak ilmu kita dapat. Sebab tu kadang-kadang saya akan ajak benda-benda yang mudah. Walaupun mudah tuan-tuan, dalam bab solat ni pun banyak lagi benda yang kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu wuduk ni salah satunya perkara yang wajib kita mengaji. Ya, kita kena tahu, kita kena belajar tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan tengok tuan-tuan beberapa bab dalam bab wuduk, bagaimana kita nak mantapkan wuduk kita supaya mana semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah itulah mukadimah dalam bab solat. Nanti kita akan tengok tuan-tuan bagaimana dikatakan berdiri dengan tetap sambil memastikan jari-jari kaki lurus mengarah ke arah kiblat, insya-Allah. Kitab yang kedua tuan-tuan, sebelum kita masuk dalam bab nota ajar seorang mukmin, kita tengok sedikit amalan-amalan orang yang soleh yang boleh dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita tuan-tuan. InsyaAllah kita ulang sikit tuan-tuan amalan-amalan yang lepas. Mungkin ada yang terlupa makan ketupat lebih ni tuan-tuan, sebulan ni open house saja tuan-tuan. Jadi kita ulang balik sikit tuan-tuan. Amalan sebagaimana untuk menjauhkan diri kita daripada gangguan-gangguan makhluk. Saya ulang balik. Ini amalan tuan-tuan ambil, tuan-tuan boleh buat amalan ni untuk diri kita, nak melihara daripada gangguan makhluk. Makhluk ni siapa? Makhluk ni semua, bukan hanya jin, syaitan dan iblis saja. Makhluk ni manusia, binatang dan sebagainya. Kita nak minta Allah jauhkan kita daripada gangguan makhluk. Manusia sesama manusia pun ganggu juga tuan-tuan. Maka kita nak minta dengan Allah.
Amalan ini tuan-tuan boleh ambil, ibu-ibu dan ayah boleh ambil dan boleh sampaikan kepada ahli keluarga kita, insya-Allah. Amalan ini dilakukan selepas solat fardu. Selepas solat fardu, sebelum mana kita bangun daripada tempat duduk. Contohnya kalau mana kita solat berjemaah, selesai solat berjemaah kita bangun, ataupun kita selesai imam baca doa, kita bangun nak bersalaman, habis bersalaman kita duduk semula. Kalau dia sembahyang seorang diri, maka habis bagi salam baca doa, dia duduk sebentar, maka dia buat amalan ni. Yang pertamanya, amalan ini tempat duduk, kita sebelum bangun daripada tempat duduk, duduklah dengan tenang dan bacalah. Amalan ni kena buat dengan tenang, tak boleh buat gopoh-gopoh, jangan buat kalut-kalut. Yang pertamanya baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu surah Al-Ikhlas. Baca berapa kali? 11 kali je baca. Baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Habis 11 kali baca surah Al-Ikhlas, maka yang keduanya bacalah 46 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil. 46 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca berapa kali? 46 kali. Minta-minta dengan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah sebagai pelindung. Tu hasbunallahu wa ni'mal wakil tu, cukuplah Allah sebagai pelindung. Kita minta dengan Allah saja tempat pelindungan kita. Tak usah duk minta dengan benda lain. Hanya Allah saja yang boleh melindungi kita. Sebab apa? Allah saja yang mengetahui apa yang akan berlaku. Sama juga kita keluar daripada rumah nak amal ke surau, keluar daripada pintu rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku berserah, bertawakal, serah pada Allah. Sebab tu keluar daripada rumah jangan lupa tuan-tuan baca bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah padamu ya Allah. Tuan-tuan keluar nak buang sampah pun tuan-tuan baca. Tuan-tuan nak keluar pergi tengok motor kat bawah pun tuan-tuan baca. Tuan-tuan nak beli perkena kopi kat kedai roti canai pun baca tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak minta dengan Allah perlindungan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Maka tuan-tuan baca 46 kali. Duduk tuan-tuan baca 46 kali. Selesai tu alhamdulillah baru tuan-tuan bangun. Ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil ni tuan-tuan boleh jadikan amalan juga sebelum nak tidur. Sebelum nak tidur malam tu dah habis dah baca doa, dah habis dah baca bismillahirrahmanirrahim 41 kali, dah habis dah baca selawat apa semua dah habis dah baca syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mata tak mau nak pejam juga, maka baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca sampai lena tuan-tuan. Tu tuan-tuan. Allah berikan perlindungan ke atas diri kita dan seluruh ahli keluarga kita tuan-tuan. Jadi saya berikan kepada tuan-tuan amalan ini, moga-moga tuan-tuan dapat beramal dan juga sampaikan amalan ini kepada semua anak isteri kita dan seluruh ahli keluarga kita, sahabat handai kita. Moga-moga semuanya dapat jadikan ia sebagai amalan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Wallahu alam. Tuan-tuan memperhormati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kitab yang ketiga tuan-tuan. Kitab Nota Ajar Seorang Mukmin. Kita sambung dalam bab mati dalam keadaan tercengang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga mengingatkan adanya daripada kalangan manusia yang menzalimi hidupnya sendiri. Mereka ini ialah orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak pernah berzikir, mendedahkan aurat dan tidak melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat tuan-tuan, amalan-amalan ibadah ini kita kena buat dalam hidup kita walaupun sedikit tuan-tuan. Membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan bukan semata-mata dalam bulan Ramadan baca Quran. Maka Quran kena baca sentiasa tuan-tuan walaupun sedikit. Walaupun 2-3 ayat jangan kita tinggal tuan-tuan baca Al-Quran. Dalam bulan Ramadan kita boleh baca tak? Boleh. Sampai kita boleh khatam Quran tuan-tuan. Tapi habis Ramadan kita tak boleh baca Quran, tak tahu pasal apa tuan-tuan. Begitu juga dengan zikir. Sedangkan zikir itu adalah amalan yang cukup mudah. Macam tadi tuan-tuan, hasbunallahu wa ni'mal wakil itu amalan zikir. Boleh jadikan sebagai amalan. Tak perlu pegang tasbih pun boleh. Tapi kita kena ingat, tasbih yang kita pakai tuan-tuan, kita beli itu, itulah sebagaimana tuan-tuan yang akan membuktikan esok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita zikir tuan-tuan, kita beli tasbih, belilah tasbih mahal sikit tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli tasbih digital ke, tuan-tuan nak beli tasbih biji ke, apa-apa jenis tasbih lah, guna tasbih tu tuan-tuan. Ni baru pakai tasbih ustaz, saya baru nak pakai tasbih ustaz. Orang kata saya ni apa ni, orang kata alim pula duk berzikir pula, pun masalah juga tuan-tuan. Kawan tu baru nak berubah tuan-tuan, baru pergi beli tasbih, dah kena perli dah dengan kawan, tinggal tasbih tu kat rumah tuan-tuan. Sedangkan bila-bila tengok sahabat kita berzikir, alhamdulillah aku pun tak mampu berzikir macam hang. Alhamdulillah, kita patut bagi sokongan. Ada tuan-tuan lah ni fashion baru, rombor dekat jari macam cincin tuan-tuan. Rupanya bukan cincin, rupanya tasbih digital. Canggih lah ni tuan-tuan. Yang biasa tu duk ada yang biji tak tu biji juga yang jangan tekan-tekan tu. Sebab tu tasbih ni apa saya tasbih pun tuan-tuan pakai. Contoh tasbih biji yang kita duk bawa ni tuan-tuan, tasbih rantai ni, kita duk guna, kita duk beramal, kita duk berzikir tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk lempak mata. Ni kita buat tasbih ni untuk beramal, maka jaga dia baik-baik, jangan duk pijak, jangan duk langkah. Walaupun kita nampak dia biji biasa saja, tapi inilah tuan-tuan yang akan menghadap depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang kita gunakan untuk beramal, semua tu akan jadi saksi depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni jari-jari, urat-urat jari kita duk berzikir tuan-tuan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jari kita ni semua ni akan jadi bukti, bukan saja-saja. Kita duk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita duk goyang ni tuan-tuan, bukan goyang saja, tapi ni goyang sebagaimana Allah nak bagi pahala. Apa banyak tuan-tuan kita goyang, bagi itulah pahala banyak Allah nak bagi. Tu katanya berzikir. Jangan kita tinggallah amalan zikir kita tuan-tuan. Dan selain mana itu mereka tidak melakukan persediaan untuk menghadapi kematian, malah tidak merasa apa-apa perasaan sewaktu menyaksikan berlakunya kematian orang lain di hadapan mereka. Kalau kita hidup dalam keadaan tidak boleh baca Al-Quran, apabila matinya kelak masuk sahaja kubur, kita tidak akan lepas menghadap depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Al-Quran itu adalah panduan kehidupan kita. Kita selagi mana kita masih bernyawa, kita masih lagi boleh nampak, kita masih boleh bercakap, kita masih boleh pegang, tidak terlambat untuk kita mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran. Tak terlambat tuan-tuan. Malu ustaz nak mengaji dah tua-tua ni. Macam-macam kaedah kita boleh mengaji lah ni. Kita boleh belajar ni macam-macam kaedah. Tanya anak-anak. Lah ni banyak online boleh mengaji tuan-tuan. Keluar muka cikgu, keluar muka ustazah, keluar kot depan komputer, kita mengaji depan dia tuan-tuan. Tak mau tengok, tak malu tunjuk muka kita, tutup muka kita, dia tak nampak muka kita, nampak muka dia ya tuan-tuan. Baca tuan-tuan. Nak katanya apa? Mengaji Al-Quran. Sebab tu kalau mana kita mengaji, kita belajar Al-Quran, kalau kita masih lagi tuan-tuan baca dalam keadaan yang salah, tidak berdosa. Kita duk mengaji ni tuan-tuan, duk belajar lagi.
Tapi kita duk baca masih salah, Allah tak ampunkan dosa. Allah tak bagi kita dosa dalam baca Quran. Yang kita takut, kita tak mengaji, kita tak belajar, kita duk baca sama ya tuan-tuan. Tak betul pula tu. Allahu Akbar, Allah murka atas dia tuan-tuan. Sebab tu dalam bal Al-Quran ni kita kena belajar tuan-tuan. Jangan malu. Dan kadang mana Al-Quran itu kalau mana ada jadinya sahabat di atas dunia, maka dia juga akan jadi sahabat di akhirat kelak. Ni hebatnya Al-Quran. Atas dunia kita rapat sungguh dengan kawan kita. Kita ada sahabat yang ramai. Kita ada kawan-kawan yang ramai. Boleh duduk dengan kita, boleh menyembang dengan kita, susah pun dia mai tuan-tuan tolong kita. Tapi tuan-tuan sampai esok di akhirat, di alam kubur, dia tidak boleh nak membantu kita tuan-tuan. Tak boleh nak buat apa. Tu pun kalau dia ingat, dia buat tahlil untuk kita. Tu pun kalau dia ingat tuan-tuan. Aku teringat, aku rindulah kat sahabat aku ni. Dia pun baca Al-Fatihah. Sampai juga tuan-tuan lepas Al-Fatihah kat kita tuan-tuan. Tu pun kalau dia ingat. Tapi kalau mana dengan Al-Quran, hidupnya dengan Al-Quran, hidupnya bersahabat dengan Quran, maka tuan-tuan di akhirat kelak, di alam barzah sekalipun, Al-Quran akan menemani dia. Ni sahabat yang paling baik. Sebab tu tuan-tuan, mengajilah Al-Quran. Orang yang menghadapi kematian itu akan semakin menyesal dan merasa terkejut serta merasakan musibah itu semakin berat. Dan jika di dunia dahulu dia menafikan kehidupan akhirat, atau dia tertipu dengan segala perbuatannya yang selalu bertentangan dengan agama Allah, atau dia orang yang menyukai bid'ah dan khurafat, semua itu menjauhkannya dari iman yang benar dan jalan yang lurus yang sesuai dengan kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teladan para sahabatnya. Ni tuan-tuan, hidup dia ni banyaknya tuan-tuan benda-benda yang menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana hidup dia jauh diri dia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana dia berada di alam barzah, maka dia akan terkejut dengan apa yang kemukaan Allah Subhanahu ke atas diri dia. Sebab tu dalam bab-bab macam ni tuan-tuan, bab-bab khurafat, bab-bab mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan sama sekali tuan-tuan. Jangan kita terpengaruh benda-benda yang boleh memesongkan akidah kita. Kena jaga. Kita tak boleh mempercayai tuan-tuan lebih daripada kita mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku sikit kat kita tuan-tuan, kita percaya bulat-bulat. Sedangkan apa yang berlaku itu semua adalah kehendak Allah. Contohlah zaman-zaman dulu tuan-tuan, bewak lintas depan kita, kita tak boleh lalu, patah balik tuan-tuan. Duk naik motor tuan-tuan, kok bendang tuan-tuan. Tuan-tuan tahu bendang? Mesti tahu. Kok bendang tuan-tuan, bewak lalu, patah balik tak pi tuan-tuan. Sebab apa? Kalau hang lalu, hang lintas bewak lalu tuan-tuan, ni orang tua-tua dah tuan-tuan, nak berlaku sesuatu perkara yang tak elok kat depan, kita percaya dengan bewak tu, patah balik tuan-tuan. Ni kalau mana percaya pasal bewak, jaga hati-hati, dia boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuan-tuan orang-orang dulu, tapi tak payahlah kita cerita tuan-tuan satu-satu. Burung hantu duduk atas bumbung rumah, macam-macam tuan-tuan, orang nak mati macam-macam. Tapi nak katanya, jangan kita mempercayainya tuan-tuan. Semua yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah mana kematian ataupun meyakininya tetapi dia berada dalam kekafiran, lalu dia menyangka berada di atas kebenaran dan jalan yang terang, kemudiannya dia selalu menolak Al-Quran, menolak sunnah Nabi SAW, maka kematian yang menemuinya akan menyingkapkan kebenaran hakiki. Allahu Akbar. Dia tolak tentang kefahaman Al-Quran, dia tolak tentang amalan-amalan sunnah Nabi SAW. Maka ini tuan-tuan, kematiannya tuan-tuan agak menyedihkan dalam kehidupan dia. Dia tak percaya apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, dia tolak sebulat-bulatnya.
Dia tak mau ikut amalan-amalan sunnah Nabi. Dia herdik tuan-tuan orang ikut amalan sunnah Nabi. Dia kutuk orang ikut amalan sunnah Nabi. Dia kata macam-macam orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Berhati-hati tuan-tuan, orang yang menghina sunnah Nabi SAW, maka tuan-tuan, perakhiran dia tuan-tuan akan menyingkapkan dalam pelbagai masalah. Ni kena berhati-hati dalam bab percakapan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tak suka pun, kita tak mau ikut pun sunnah Nabi, jangan kita kutuk orang yang buat sunnah Nabi SAW. Kita nampak geng-geng tabligh, geng-geng dakwah tuan-tuan berjalan, kita kutuk mereka. Tak usah dia kutuk. Kita tak mampu buat macam mereka, kita jangan kutuk. Kita cuma ucap Alhamdulillah, masih ada lagi manusia di atas muka bumi ini yang teruskan amalan sunnah Nabi SAW. Orang tu janggut punya panjang, kita kutuk dah, janggut berserabut lah apa, tak usah dia kutuk. Tak usah dia hina tuan-tuan. Sebab benda-benda yang kita hina ni akan balik kepada kita tuan-tuan. Allah murka tuan-tuan. Ni yang kita kena jaga baik-baik sungguh. Lalu dia akan melihat kenyataan yang berbeza dengan dugaannya. Dia akan dikejutkan dengan kenyataan bahawanya seluruh fikirannya ternyata keliru dan seluruh perkara yang dianggap hakikat ternyata palsu. Sampai di akhir-akhir nyawa dia tuan-tuan, dia akan dikejutkan dengan kenyataan apa? Fikirannya keliru tuan-tuan. Dia dah hampir-hampir dengan kematian, fikiran dia akan keliru. Dia tidak akan terasanya tenangnya dalam hidup dia. Ni yang kita takut tuan-tuan. Dan untuk orang-orang seperti inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Ni Allah sebut dalam Quran tuan-tuan. Iaitu apa? Orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Surah Al-Kahfi tuan-tuan tengok. Dia rasa dia buat baik dah. Rupanya tuan-tuan, adanya di sebaliknya. Dia buat dah sungguh-sungguh, dia buat dah. Rupanya tuan-tuan, apa yang dia buat tu hanya sia-sia saja perbuatan dia. Ni kita kena berhati-hati. Lalu Allah berfirman lagi, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ard jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bihi min su'il azabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang zalim itu mempunyai segalanya apa jua yang ada di bumi, disertai sebanyak itu lagi, tentulah mereka rela menebus diri mereka dengannya daripada azab siksa yang buruk pada hari kiamat, dan setelah jelas nyatanya kepada mereka dari hukum Allah azab yang mereka tidak pernah fikirkan. Allahu Akbar. Hebat macam mana pun tuan-tuan hidup di atas muka bumi ini, walaupun mereka sanggup nak menebuskan diri mereka ini dengan azab neraka, azab siksaan itu, maka tuan-tuan ini yang tidak boleh dan tidak pernah mereka fikirkan di atas kedudukan mereka tuan-tuan. Ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-47. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, hebat macam mana kita sekalipun, kita kena ingat sampainya masa kita bertemu dapat Allah Subhanahu wa taala, cuma amalan-amalan soleh kita saja yang akan membantu kita. Amalan-amalan yang kita buat di atas muka bumi ini tuan-tuan, itu yang akan bantu kita. Kita ni kaya macam mana sekalipun tuan-tuan,
Kalaulah kita tidak gunakan hasil kekayaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia dalam kehidupan dia di atas muka bumi ini. Sia-sia tuan-tuan. Duit banyak tak? Duit banyak. Harta banyak tak? Banyak harta. Tapi tuan-tuan, dia tidak menggunakan harta yang banyak itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak guna tuan-tuan. Dia akan biarkan begitu saja. Dia tak pernah terfikir diri dia, tuan-tuan, aku ada sebahagian harta ini, aku nak infakkan harta aku ni. Aku nak bagi pada orang yang susah. Aku nak bagi ke surau-surau yang memerlukan. Aku nak bagi bantuan kepada masjid dan sebagainya. Dia tak terfikir, tuan-tuan. Dia hanya apa? Fikir, aku nak kumpulkan banyak-banyak harta, aku nak bagikan anak cucuku biar anak cucuku senang. Ini masalah dah. Ada orang pencen, tuan-tuan, punya banyak duit. Simpan duit pencen tu, tuan-tuan, untuk apa? Untuk anak cucu dia. Sedangkan duit wang yang dia dapat, pencen yang dia dapat, hasil-hasil kutipan mana-mana yang dia dapat, tuan-tuan, patut dia gunakan untuk beribadah pada Allah. Rugi tak, tuan-tuan? Rugi. Tak apa ustaz, simpanlah ustaz yang mana ada ni tu ustaz. Untuk anak cucu esok mereka nak pakai. Tak usah duk kira anak cucu, tuan-tuan. Rezeki ni Allah dah bagi, semua orang akan dapat rezeki. Cucu kita pun dah ada dah rezeki, Allah dah bagi dah. Anak-anak kita pun dah ada dah rezeki, tak payah simpan dah kat mereka, tuan-tuan. Yang pentingnya apa? Kita ni nak dapat Allah Subhanahu wa taala, kita nak bawa apa, tuan-tuan? Nah, jadi hasil yang kita dapat, daripada kutipan yang kita dapat, gaji yang kita dapat, inilah benda yang kita nak infakkan. Sebab apa? Hasil ni, tuan-tuan, infak yang kita infak ni, inilah yang akan datang masa akhirat esok, bantu kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hasilnya kehidupan kita ni, tuan-tuan, apa yang kita kumpulkan semasa hidup kita ni, itu yang akan kita dipamerkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan membantu kita, tuan-tuan, untuk menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, tuan-tuan, bekalan yang kita nak bawa, tuan-tuan. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita banyak sungguh kita infak. Dalam bulan Ramadan kita sedekah banyak, tuan-tuan. Sama juga dengan bulan-bulan yang lain, tuan-tuan, jangan terlepas untuk kita perbanyakkan sedekah. Jadikan amalan harian kita, satu hari pun jangan terlepas daripada kita bersedekah, tuan-tuan. Subuh sedekah. Kalau boleh datang solat subuh berjamaah di surau, bawa duit RM1, masuk duit dalam tabung. Tiap-tiap pagi kita boleh, tuan-tuan. Kalau ibu-ibu tak dapat datang solat berjamaah waktu subuh, siapkan satu tabung di rumah. Lepas solat subuh ya, masuk duit dalam tabung. Niat pahala ni bagi pada mak ayah kita. Niat pahala ni sihatkan tubuh badan kita. Niat pahala ni bagi pada anak-anak kita. Mungkin anak kita yang susah, yang sedang belajar, yang sebagainya. Niat pahala tu bagi pada mereka, tuan-tuan. Ni yang boleh yang kita buat, supaya mana kita kena ingat satu amalan sedekah yang paling baik untuk kesihatan kita, tuan-tuan. Nak sihat, perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah, tuan-tuan. Itulah ubat yang paling terbaik dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Bukan hanya sihat tubuh badan, maka pahala juga Allah akan bagi, tuan-tuan. Pahala akan bagi di sisi hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti di sini dan kita akan tengok, tuan-tuan, tajuk yang seterusnya, munafik, kelompok paling bahaya, tuan-tuan. Ni orang yang munafik, tuan-tuan, kita kena ingat satu kelompok yang cukup bahaya. Bahaya bagaimana? Saat mana kematian dia, itulah kematian yang paling mengerikan, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti di sini, tuan-tuan, dan masuk dalam waktu insya. Dan insya-Allah kita ambil kesempatan, tuan-tuan, di hujung-hujung kuliah kita ni, kita nak berdoa sebentar, tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Moga-moga Allah memberikan kita kerahmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat doa kita, tuan-tuan, kita baca dalam rumah Allah, kita baca dalam keadaan kita berjemaah. Andainya salah seorang daripada kalangan kita ni orang yang soleh, dia mengaminkan doa ini, tuan-tuan, maka semua ni akan dapat. Itulah kelebihan bila mana kita duduk dalam berjemaah. Kalau duduk seorang-seorang diri kita berdoa, bertentu lagi Allah nak terima doa kita, tuan-tuan. Tapi bila mana kita doa dalam keadaan berjemaah,
Kita tak tahu dalam ramai-ramai ini ada orang yang soleh, orang yang alim, kita tak tahu tuan-tuan. Dengan amalan puasanya, dengan amalan sedekahnya, dengan amalan baca Qurannya, zikirnya dan sebagainya, itulah Allah terima amalan dia, Allah terima doa dia tuan-tuan. Kita ni ambil tuan-tuan keberkatan daripada dia tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa moga-moga Allah merahmati, dan kita kena ingat dalam majlis ilmu ini dikerumi oleh para malaikat duduk bersama dengan kita tuan-tuan. Jadi wallahu alam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء منهم من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. من شر ما خلق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, kami menadah tangan di dalam rumah-Mu ya Allah, yang diaminkan oleh jemaah-jemaah yang soleh solehah di sini ya Allah, yang diaminkan oleh para malaikat-Mu dalam rumah-Mu ini ya Allah. Maka perkenankanlah doa-doa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami. Ampunkanlah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami. Ampunkanlah dosa seluruh ahli qaryah di sini ya Allah. Ampunkanlah dosa wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, rapat dan ukhuwahkanlah hati-hati kami, perhubungan kami di antara anak qaryah di sini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami baru saja ya Allah melepasi bulan Ramadan. Kami mohon padamu terimalah segala amal ibadah kami sepanjang bulan Ramadan itu ya Allah. Adanya ya Allah, adanya salah dan silapnya dalam bulan Ramadan, andainya ya Allah ada benda-benda yang tidak betul dalam kami beribadah padamu, mohon ampun dan maafkan kami ya Allah. Jadikanlah seluruh amalan-amalan kami itu diterima oleh-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, panjangkanlah usia kami dalam keberkatan-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, perkenankanlah doa kami. Ada yang daripada kalangan kami yang sedang berhajat ke sesuatu kepada Engkau, mohon Kau perkenankanlah doa kami. Ada yang daripada kalangan kami yang sedang sakit ya Allah. Ada yang daripada kalangan kami yang diuji oleh-Mu ya Allah. Mohon ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Ringankanlah ujian kebaikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, terangkanlah hati kami, tenangkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, khusyukkan kami dalam kami beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah segalanya amalan-amalan kami ya Allah. Adanya ada salah dan silap dalam kami beramal kepadamu ya Allah, mohon ampun dan maafkan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, daripada kalangan anak-anak kami, zuriat-zuriat dan keturunan kami, cucu-cucu kami, jadikanlah mereka semua daripada kalangan orang yang soleh dan salihah. Jadikanlah daripada kalangan mereka ini penghafaz Al-Quran. Jadikanlah mereka ini pecinta Al-Quran. Jadikanlah mereka daripada kalangan keturunan kami ini ahli ulama pada suatu hari nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azab qubur wa qina azab masyar. Allahumma atim lana bi husnil khatimah ولا تعتم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf jika salah dan silap sepanjang mana kuliah kita ini. Lagi sekali saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Ada yang percakapan saya, pertemuan kita sepanjang saya berkuliah sini ada salah dan silap.
Mungkin percakapan saya terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon maaf sangat. Doakan saya tuan-tuan, sihat tubuh badan, seluruh ahli keluarga saya diberikan kesihatan tubuh badan, diberikan keramatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.